Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Nur Baizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara melabuhkan tirainya selepas bersidang selama 18 hari. Perbahasan Majlis Mesyuarat Negara dijangka dapat membantu memacu pertumbuhan ekonomi negara. Selepas bersidang selama 18 hari, Majlis Mesyuarat Negara melabuhkan tirainya hari ini. Laporan lanjut mengenainya dimuatkan selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara melabuhkan tirainya hari ini dengan ucapan penangguhan daripada sebahagian lagi ahli-ahli yang berhormat. Seruan bagi kerjasama semua pihak, terutama pemimpin-pemimpin akar umbi dan orang awam untuk membanteras jenayah di negara ini antara yang mula-mula disentuh dalam ucapan penangguhan ahli-ahli rasmi kerana jawatan. Yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dalam ucapan penangguhannya menekankan semua berperanan dalam menjaga keamanan dan keharmonian. Semua pihak, terutamanya pemimpin-pemimpin akar umbi dan orang-orang awam untuk kita ini sama-sama atau bersepadu membenteras jenayah di negara ini. Di kesempatan ini sukacita kalau dengan tulus ikhlas tidak lupa merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada orang-orang awam dan pihak-pihak berkuasa dalam membenteras dan menangkap penjenayah yang mana dapat menyelesaikan beberapa kes jenayah di negara ini. Sebagaimana kita bertindak sebagai satu masyarakat yang sama-sama bertanggungjawab untuk memelihara kedaulatan undang-undang negara, yakni uphold the rule of law. Keperluan kesihatan fizikal dan mental untuk dijadikan agenda dalam strategi pembangunan negara disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pendekatan dalam pembangunan negara bukan saja difokuskan sebagai menjangkaui kemajuan ekonomi dan kekayaan material saja, malah harus disukat atau mengambil kira nilai-nilai yang tidak keterai, yakni intangible values seperti pembangunan moral, sosial, kerohanian masyarakat dan kejayaan yang hanya akan dapat disaksikan dalam jangka masa panjang. Terutama sekali pencapaian matlamat strategik wawasan Brunei 2035. Kesihatan fizikal dan mental yang baik bagi segenap lapisan masyarakat perlu menjadi salah satu agenda berpanjangan dalam strategi pembangunan negara. Sementara itu, penerapan unsur-unsur keusahawanan di semua peringkat persekolahan diketengahkan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Deng Hajarul Maiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Kementerian Pendidikan menerusi Pusat Keusahawanan Inovasi adalah berperanan untuk menerapkan unsur-unsur keusahawanan di semua peringkat persekolahan. Ianya dilaksanakan menerusi pengajaran mata pelajaran berkaitan di peringkat pendidikan teras serta menyediakan program-program kemahiran keusahawanan di peringkat pengajian tinggi.
Usaha sedemikian diharap menjunjung hasrat ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengenai kepentingan pembangunan dan pengupayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam menggerakkan aktiviti perekonomian negara ini. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan pula menyentuh mengenai pelan tindakan pembasmian kemiskinan, pelan tindakan OKU, warga emas, keluarga, wanita dan kanak-kanak serta dasar belia negara dan strategi 2020 hingga 2035. Plan-plan tindakan ini adalah bertujuan bagi meningkatkan resilien dan mandiri ekonomi golongan sesaran, khusus untuk keluar daripada kitaran kemiskinan dan mengurangkan ketergantungan kepada bantuan kerajaan. Begitu juga dasar belia negara dan strategi 2020-2035 ianya menjadi asas kepada segala inisiatif yang dilaksanakan bagi melahirkan belia harapan dengan calak Brunei yang resilien dan positif berpaksikan falsafah Melayu Islam beraja. Komitmen dalam memastikan masa depan pembangunan negara serta kesejahteraan rakyat dan penduduk negara ini akan terus terjamin disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Melalui pendekatan whole of government dan whole of nation, melaksanakan strategi-strategi dan inisiatif-inisiatif yang telah dan sedang dilaksanakan, serta mengenal pasti strategi-strategi dan inisiatif-inisiatif baru dalam memastikan agar pertumbuhan keluaran dalam sektor makanan, khususnya pertanian dan perikanan, sama ada keluaran dari industri primer atau industri pemeriksaan hiliran dan nilai tambah berasaskan pertanian dan perikanan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ahli-ahli yang berhormat dari orang-orang bergelar menyuarakan pandangan mengenai usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Kita semua hendaklah lebih kreatif, inovatif serta mengubah mindset ke arah yang lebih dinamik serta progresif. Lebih dedikasi dan bersungguh-sungguh serta amanah dalam kita bersama-sama berusaha meningkatkan pertumbuhan dan mengembang luaskan lagi ekonomi negara pada masa ini dan di masa akan datang. Kerajaan juga memberi keutamaan kepada penyediaan kemudahan-kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air bersih dan bekalan elektrik yang cukup ke rumah-rumah, peningkatan perkhidmatan kesihatan yang mudah diakses, pendidikan yang berkualiti dan boleh menjanjikan masa depan yang cerah kepada semua peringkat dan jurusan pelajar. Penglibatan belia dan visi ke arah sebuah negara pintar antara yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat dari orang-orang yang mencapai kecemerlangan. Berkat perpaduan masyarakat dan dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dengan bersatu hati kita akan berjaya menyelesaikan isu dan cabaran yang mengesankan kesejahteraan rakyat dan negara, serta menjadikan negara Brunei Darussalam yang kita cintai ini sebagai negara zikir yang bertindak dengan cepat dan meneliti perkara yang diajukan dengan telus dan tulus supaya kita ini akan dapat capai wawasan 2035. Sama ada penelitian itu menghadapi cabaran seperti perlu mengubah dasar-dasar atau sebaliknya. Keyakinan kita ni dalam mempercayai terhadap kemampuan belia-belia dan rakyat tempatan dalam segala hal, seperti pembibitan mereka dalam peringkat pendidikan, memberikan mereka peluang dari segi pengurusan, pentadbiran, sebagaimana mereka ini akan menjadi pemimpin kita ni di masa depan. Kalau saya harap kita dapat mengambil manfaat dengan sepenuhnya menerusi potensi AI dan
dengan cepat mencapai visi kita sebagai sebuah smart nation. Mari kita bekerjasama untuk memanfaatkan teknologi ini untuk kebaikan masyarakat kita dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Menerapkan minda yang positif kepada diri kita sendiri, masyarakat dan penduduk di negara Brunei Darussalam, terutama dalam kesadaran menantapkan lagi sektor pertanian di negara ini. Masing-masing mengambil peranan dan bertanggungjawab dengan penuh komitmen dan bersungguh-sungguh dalam sama-sama memastikan kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran negara akan terus terjamin. Wakil-wakil yang dilantik dari daerah-daerah menyentuh mengenai pelan kemajuan komprehensif, industri pelancongan permata hijau dan potensi produk satu kampung, satu produk. Pihak kerajaan maupun swasta sentiasa memainkan peranan di dalam memastikan kemajuan negara sentiasa mengutamakan kelestarian bumi Brunei Darussalam ini tetap dipelihara. Pelan kemajuan yang komprehensif daerah Belait perlu diwujudkan bagi mempercepatkan perkembangan aktiviti-aktiviti perniagaan, mencantikkan kawasan pekan, serta mengaktifkan penglibatan pihak swasta dalam menyumbang kemajuan. Daerah Temburung sememangnya berpotensi besar bagi pengendalian acara-acara sukan disebabkan bersempadan dengan negeri Sarawak dan Sabah. Penganjuran acara sukan bertaraf antarabangsa mempunyai potensi besar di dalam memperkembangkan industri pelancongan permata hijau. Usaha bagi memberikan kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan, yakni R&D, dapat dianukayahkan dalam masa yang akan datang dengan sasarkan produk-produk 1K, 1P yang berpotensi. Kaulah menaruh harapan kepada kementerian-kementerian yang berkenaan dan di dalam usaha menangani masalah binatang liar ini yang semakin meresahkan rakyat agar ianya dilihat dengan lebih serius dan pendekatan whole of the government dan whole of nation tanpa berharap kepada satu pihak sahaja. Menawarkan pelbagai program dan kursus bagi pendidikan antarabangsa, Kaulah optimis negara Brunei Darussalam boleh menjadi hub kecemerlangan pendidikan tinggi di rantau Asia Pasifik. Begitu juga dengan pengangguran yang perlu diambil perhatian. Semoga dengan adanya masuknya FDI ke negara Brunei Darussalam akan dapat memberikan ruang pekerjaan dan ianya sekurang-kurangnya akan boleh mengurangkan pengangguran yang ada di negara ini. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Laila, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taim yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara dalam ucapan penangguhannya menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia semasa istiadat pembukaan rasmi Majlis Mesyuarat Negara bahawa persidangan tersebut merupakan wadah strategik untuk memikirkan dan mencari input yang positif untuk negara melalui pendekatan whole of government dan whole of nation. Persidangan kita kali ini juga dapat memperlihatkan salah satu kekuatan Majlis Mesyuarat Negara seperti yang telah dapat kita saksikan sendiri, dalam mana yang berhormat menteri-menteri yang berkenaan telah dapat hadir sama di Dewan yang mulia ini bagi menjawab semua persoalan yang ditimbulkan mengenai perancangan dan hala tuju kementerian masing-masing secara terbuka dan hemah, dan pada masa yang sama bersedia mendengarkan cadangan dan pandangan ahli-ahli yang berhormat yang dilantik dalam sama-sama membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan untuk rakyat dan negara.
Selepas 18 hari bersidang dalam suasana penuh harmoni, muhibah dan saling hormat menghormati yang berlandaskan konsep Melayu Islam Beraja, mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara secara rasmi melabuhkan tirainya hari ini. Rang undang-undang untuk membekalkan sejumlah wang dari kumpulan wang yang disatukan bagi perkhidmatan tahun kewangan 2023-2024 dan untuk memperuntukkan wang tersebut bagi maksud-maksud tertentu yang diusulkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negara dan kini bergelar sebagai Akta Perbekalan 2023-2024. Sejumlah 5.96 bilion ringgit diperuntukkan bagi belanjawan kerajaan bagi tahun kewangan 2023-2024 yang akan berkuat kuasa mulai 1 April 2023. Dengan tema Belanjawan Negara bagi tahun keuangan 2023-2024, iaitu Bersatu Membina Masa Depan yang Lebih Makmur, ia dirangka ke arah mengukuhkan lagi kedayatahanan sosio-ekonomi negara. Di bawah tema tersebut, keutamaan akan terus diberikan dalam meningkatkan usaha mempelbagaikan dan memacu pertumbuhan ekonomi negara, menambah baik ekosistem perniagaan dan memperkukuh daya saing negara bagi menarik lebih banyak pelaburan berkualiti dan berdaya tahan agar mewujudkan peluang pekerjaan yang berkualiti bagi anak-anak tempatan. 3 fokus diberi keutamaan bagi mendukung tema belanjawan bagi tahun keuangan 2023-2024, iaitu memelihara kesejahteraan awam, mendukung pemulihan negara yang inklusif dan berdaya tahan, dan pembangunan modal insan yang dinamik, proaktif dan inovatif. Semoga semua isu dan perkara yang dibahaskan semasa mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara dapat direalisasikan dengan jayanya demi kepentingan rakyat dan negara, khususnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara agar lebih berdaya tahan, dinamik dan resilient. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara bersidang dalam suasana yang harmoni berlandaskan pegangan Melayu Islam Beraja. Majlis Mesyuarat Negara ditangguhkan ke suatu masa yang belum ditetapkan tarikhnya. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan terakhir Majlis Mesyuarat Negara melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam. Laporan hari terakhir juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlismesyuarat.gov.bn. Pelbagai pihak terus menyemarakkan bulan Ramadan dengan acara-acara keagamaan termasuk majlis bertahlil dan bertadarus. Kegiatan percubaan menyeludup minyak bersubsidi ke negara jiran berjaya ditumpaskan semasa gerakan operasi Sepadu. Ikuti bahan-bahan berita tersebut selepas ini. Mesyuarat Jawatan Kuasa Tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan membincangkan format dan tema sambutan, tarikh dan tempat mengadakan majlis dan pengisian atur cara serta perkara berhubung kait dengan sambutan tersebut. Mesyuarat berlangsung di Pusat Antarabangsa, Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas pagi tadi.
Dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama, sambutan Majlis Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabakah Membaca Al-Quran bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan akan diisi dengan acara bermanfaat yang boleh memupuk semangat cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, cintakan Rasulnya, cintakan agama dan raja. Pelbagai pihak mengadakan majlis tadarus bagi menyemarakkan lagi bulan suci Ramadan. Kementerian Kesihatan mengadakan majlis seumpamanya di Surau As-Salam, Hospital Pangeran Muda Mahkoda, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Tutong petang tadi. Rombongan bertadarus diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis bertadarus Al-Quran bermula dari juzuk 6 diselajurkan dengan bacaan tahlil dan doa arwah. Juga diselajurkan penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Juga mengadakan majlis tadarus Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Mengetuai rombongan Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Juga diadakan penyampaian wakaf berupa barang keperluan masjid. Rombongan Tadarus Al-Quran Kementerian Hal Ehwal Ugama tidak ketinggalan mengadakan majlis tadarus di Masjid Kampung Bang Dalam, daerah Tutong. Rombongan diketuai oleh Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Ugama seterusnya akan berkunjung ke Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai, daerah Temburong, Khamis ini. Majlis membaca surah Yasin dan tahlil untuk almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin dan almarhum Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim bagi rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di dalamnya serta majlis-majlis perundingan mukim dan kampung diadakan pagi tadi di Kubah Makam Diraja. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Awang Anwar bin Haji Salim, Pegawai Hal Ehwal Masjid, Jabatan Hal Ehwal Masjid. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan juga mengadakan majlis serupa. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Seramai 500 warga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya, institusi pengajian tinggi, sekolah-sekolah di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Persatuan Beruniform serta Persatuan dan Pergerakan Belia dan Sukan menyertai majlis tersebut. Sempena menyambut Hari Kaji Cuaca Sedunia, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi mengadakan majlis membaca surah Yasin, tahlil dan doa selamat di Masjid As-Solihin. Hadir Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Antara pengisian majlis sembahyang fardu zuhur berjemaah, bacaan surah Yasin dan tahlil beramai-ramai serta doa selamat. Hari Kaji Cuaca Sedunia disambut setiap tahun pada 23 Mac. Tema tahun ini, Masa Depan Cuaca, Iklim dan Air Merentas Generasi.
Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di negara Brunei Darussalam lewat petang kemarin mengadakan majlis berbuka puasa di Royal Berkshire Royal Brunei Polo and Riding Club, Jerudong. Antara yang hadir beberapa orang menteri kabinet. Majlis berbuka diselajurkan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Juga hadir Tuan Terutama Imad bin Abdul Aziz Al-Muhana, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke Brunei Darussalam. المغضوب عليهم ولا الله أكبر. Kegembiraan dan keceriaan jelas terpancar di wajah 20 orang kanak-kanak dari Yayasan Kanser Kanak-kanak YASKA yang diraikan dalam majlis berbuka puasa anjuran Radio Television Brunei RTB dan Hotel Radisson Brunei Darussalam. Majlis berlangsung lewat petang kemarin. Sebagai aktiviti tahunan RTB di bawah projek Jalinan Kasih, kelolaan bahagian rancangan radio, majlis diselajurkan dengan penyampaian beberapa sumbangan kepada kanak-kanak YASKA yang disempurnakan oleh Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, pemangku pengarah RTB. Juga menyerahkan sumbangan Miriam Wobler, pengurus besar hotel berkenaan, Hitesh R. Baunani, pengarah urusan kumpulan syarikat YMRM, dan Rex Lim, pengurus operasi syarikat Singuan Pradesh. Bagi meraih ganjaran pahala yang besar di bulan Ramadan, Kementerian Hal Ehwal Agama dan jabatan di bawahnya pagi tadi mengadakan majlis tadarus bagi pegawai dan kaki tangan wanita Kementerian Hal Ehwal Agama. 350 pegawai dan kaki tangan wanita dari setiap jabatan, bahagian dan unit di bawah kementerian berkenaan menyertai majlis tersebut. Hadir Datin Hajah Nur Azimah binti Haji Ramli, isteri Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis tadarus ini merupakan projek tahunan dengan hasrat dapat mengeratkan tali silaturahim dalam kalangan pegawai dan kaki tangan wanita Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis diadakan di Masjid Kampung Lumapas. Sempena memperingati Hari Puisi Sedunia, Kumpulan Putera Seni dan Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan kemarin menganjurkan acara baca bahana melalui penstreaman langsung. Dengan tema menghayati Ramadan, baca bahana disertai 15 orang termasuk 8 penggiat, peminat dan pengamat seni pengucapan tanah air. Baca bahana kali ini mengetengahkan beberapa puisi pilihan ruangan sisipan lembaran Mastra dalam majalah bahana yang dibacakan oleh 5 penerima penghargaan sastrawan muda Mastra. Yang antara lain bertujuan untuk menjalin pertemuan atau menyatukan para penggiat dan peminat sastra tempatan dan luar negara. Isu tular baru-baru ini mengenai peruntukan perumahan bagi senarai nama pemohon rancangan perumahan negara RPN Kampung Lugu dan Kampung Rimba yang sebelum ini pernah dimuat naik ke laman sesawang Jabatan Kemajuan Perumahan bagi tujuan kemaskini data pemohon adalah tidak sahih. Jabatan Kemajuan Perumahan menasihatkan orang ramai supaya tidak mudah percaya dan menularkan sebarang maklumat yang disebarkan melalui internet atau media sosial tanpa memastikan kesahihannya. Bagi memastikan kesahihan sebarang maklumat berkaitan Jabatan Kemajuan Perumahan, hubungi bahagian Pembangunan Masyarakat dan Perhubungan Awam Jabatan Kemajuan Perumahan melalui email info@hdd.gov.bn atau layari laman sesawang rasmi Jabatan Kemajuan Perumahan di www.housing.gov.bn. Tiga belas lelaki tempatan dan 10 warga negara asing berumur dalam lingkungan 25 hingga 48 tahun didapati terlibat dalam kegiatan percubaan menyeludup minyak bersubsidi ke negara jiran. Dapatan tersebut adalah hasil gerakan operasi sepadu Jabatan Kastam dan Ekses Diraja JKED
melalui bahagian penguatkuasa undang-undang di kawasan Kampung Serasa, Muara. Semasa operasi, lebih 41,000 liter minyak diesel, sebuah kapal jenis kapal tunda dari negara jiran dan sebuah lori digunakan untuk membawa tangki yang mengandungi minyak. Semua barang terbabit dirampas dan individu-individu terlibat dibawa ke pejabat penguatkuasa undang-undang untuk siasatan lanjut. Bagi individu yang terlibat, jika didapati bersalah bagi kesalahan pertama, akan didenda tidak kurang daripada RM10,000 dan tidak melebihi RM500,000 serta penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Bagi kesalahan kedua atau lebih, denda tidak kurang daripada RM20,000 dan tidak melebihi RM500,000 serta penjara tidak kurang daripada 6 bulan dan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Pasukan polis di Raja Brunei kini sedang mengesan seorang pekerja perempuan warga negara Indonesia yang lari daripada majikan. Sebarang maklumat mengenai Farida berumur 37 tahun dengan nombor pasport C843726. Hubungi Balai Polis Sungai Liang di talian 323-0250 atau talian kecemasan polis 993 atau Balai Polis berdekatan.